InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni, kuliah tahun baru 2021, dan sama-sama kita membaca buku kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil rizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa zuhdina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidul du'adul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa yang kamu persiapkan untuk hari esok ataupun hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kubawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khairi ibtigha amradatillah ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ya semati yang semuliakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang semuliakan Fadil Tuan Bilal, kemudian yang semuliakan pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan budi dan syukur wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama untuk malam ini kan, satu hari bulan 1 bulan 1 tahun 2021. Kita dah masuk tahun 2021 tu kan. Sekejap aja masa berlalu. Cuma pada tahun 2020 itu banyaklah benda-benda yang terbantu, tergendala kan disebabkan oleh pandemik ni kan, COVID ni kan. Jadi banyak benda-benda perancangan tuan-tuan buat tergendala kan, terhalang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ni insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendari dan mengangkat bala ini, pandemik COVID kan.
Mudah-mudahan dapat kita melaksanakan apa-apa yang kita boleh melaksanakan pada tahun ini, insya-Allah. Baik. Baik. Berkenaan kelas takmir kita ni, saya ada mesej lah, tanya dengan pengurusi takmir sama ada nak on ataupun tidak takmir Januari ni kan. Saya mesej tak berjawab-jawab. Saya pun confuse nak datang mengajar ataupun tidak malam ni. Maghrib tadi baru dia mesej, dia jawab, jalan macam biasa Ustaz. Jadi jalan macam biasalah. Sebab hari tu pada 14 bulan Disember itu dah tutup akaun. Tutup akaun untuk 2020 gitu. Jadi nak buka akaun dia tak cakap. Dia kata tutup akaun dia. Buka akaun tak tahu, tak beritahu. Jadi kita pun confuse lah nak on atau tidak kelas takmir kita. Sebab penangguhan kelas takmir dia tak cakap. Dia tak ada keluarkan surat penangguhan takmir. Jadi biasanya kalau Januari ni ada guru-guru takmir yang on, ada yang tak on, ada yang stop dulu kan. Tunggu arahan penyedia takmir sama ada nak jalan atau nak mula kelas ataupun boleh mula. Dia tak cakap lah. Jadi saya mesej dengan dia, tak berjawab, senyap je. Tanya dalam grup pun senyap. Jadi maghrib tadi saya telefon dia. Dia hantar mesej, jalan macam biasa Ustaz. Jalan je lah kan. Macam tu. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, kita jalan macam biasa takmir kita ni. Walaupun tidak ada surat supaya di start, dijalankan macam biasa. Dan surat penangguhan pun memang tak ada. Penangguhan takmir pun tak ada. Mulakan takmir balik pun tak ada. Jadi jalan macam biasa. Dia kata dia hantar mesej macam biasa lah, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. InsyaAllah tuan, kita sambung kitab Tauhid ataupun bab akidah, kitab Hakikat Beriman kepada Allah yang ditulis oleh Dr. Syamsul. Dia doktor dia. Kat belakang tu dia kata Ustaz, tapi sebenarnya dia dah ada tesis PhD. Dia doktor. Dr. Syamsul mana. Baik, insyaAllah. Muka surat apa tadi? 107. Okey, kita lihat hukum taklifi. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan hukum. Mana hukum ialah, kalau disebut di depan itu muka surat 103, hukum ialah isbatul amrin ila akhara, ijaban aw salaban, menetapkan sesuatu pada perkara yang lain adanya ataupun tiadanya. Itu namanya hukum. Menetapkan sesuatu lah. Mana sebelum ni tak ada ketetapan. Belum ada ketetapan. Jadi bila hukum keluar, mana dah ada ketetapan. Sama ada boleh ke tak boleh, kan? Dalam bab nikah kahwin ke, bab orang kata munakahat ataupun jual beli, kan? Halal haram dan sebagainya. Kadang-kadang satu masalah itu tak jelas, boleh ke tak boleh. Kita tengok dalam kitab, tak ada, tak jumpa. Tengok pandangan ulama pun tak jumpa. Jadi para ulama pun duduk berbincang, akhirnya mereka buat satu keputusan. Keputusan menyatakan benda itu boleh ataupun menyatakan benda itu tidak boleh. Itu dikatakan hukum lah. Macam tu. Baik, hukum pun ada pembahagian hukum. Ada hukum akal, hukum syarak dan juga hukum adat. Jadi malam ini, hari itu kita dah bincang berkenaan hukum akal. Kemudian hukum pembahagian hukum akal. Ada hukum akal
wajib daruri. Kemudian mustahil daruri. Mustahil akal daruri, mustahil akal nazari. Kemudian harus akal daruri, harus akal nazari. Seterusnya kita lihat hukum syarak. Hukum syarak adalah hukum Islam yang merupakan perintah Allah Ta'ala lah, ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada setiap orang Islam. Ya, ini yang sudah diberati dengan hukum, atau dengan kata yang lain, maknanya orang itu sudah akil balik. Orang itu sudah akil balik, orang itu sudah berakal, orang itu sehat, orang yang cukup dewasa, maka wajib katanya hukum-hukum tersebut. Contoh hukum wajib sembahyang. Hukum wajib sembahyang kan. Jadi kalau seorang itu telah sampai akil balik, maka wajiblah dia mendirikan sembahyang. Nak tak nak dia kena sembahyang. Sebelum ketetapan sembahyang itu ada, maknanya sudah ada perintah. Mak ayah kena perintah. Anak-anak berumur contohnya 7 tahun dah kena perintah mendirikan sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang, dia tak berdosa lagi. Dia tak sembahyang, tak berdosa lagi. Tapi arahan kepada mak bapak tu dah ada dah, suruh anaknya mendirikan sembahyang. Kemudian kalau umur dia 10 tahun masih tidak mendirikan sembahyang, maka mak ayahnya kena merotankan. Rotanlah dengan rotan yang tidak mencederakan tubuh badan dia. Macam tu. Tapi kalau dia tak sembahyang, masih lagi dia tidak menanggung dosa lagi, sebab dia belum akil balik lagi. Nanti bila sampai umur 15 tahun, kalau lelaki, dia masih lagi tak solat, maknanya mak ayah tidak lagi menanggung dosa lah. Ya. Mak ayah tak tanggung dosa lagi. Jadi yang menanggung dosa itu orang itu sini anak sendirilah, sebab dia telah sampai akil balik. Kalau perempuan contohnya pokok 9 tahun. 9 tahun. Kalau perempuan ni di awal berbanding dengan laki-laki. Macam tu. Banyak anak zaman sekarang ni mak ayah tak ambil tahu pun tentang anak dia. Tak ambil tahu pun tentang anak dia. Sembahyang ke tak sembahyang ke, ngaji ke tak ngaji ke dan sebagainya. Dalam bab mengaji pun kadang-kadang kalau kita zaman dulu lah, kalau seandainya kita nak hantar anak mengaji, biasanya mesti mak ayah akan pergi jumpa ustaz dan ustazah dulu. Pergi jumpa ustazah, minta lah tolong untuk hantar ajar anak saya ngaji kan. Zaman sekarang tu kan, anak je sampai, mak ayah tak tahu siapa mak ayah. Saya tahulah, sebab rumah saya pun mengajar budak ngaji. Ada yang tak kenal pun budak tu, dia datang ngaji, tak apalah datang ngaji. Tapi mak ayah dia tak tahu siapa mak ayah. Macam tu. Dia bukan macam kita dulu-dulu kan, bila nak hantar anak mengaji, maknanya mak ayah kena pergi jumpa. Mak ayah jumpa ustaz, ustazah, imam, kan, bila tu minta tolong ajar anak saya mengaji. Nampak tak? Mana setiap bulan tu bagilah apa-apa yang patut dibagilah pada ustaz, ustazah yang dah penat lelah mengajar anak kita mengaji. Zaman sekarang ni kadang buat tak tahu je mak ayah kan. Buat tak tahu je mak ayah. Tapi kalau bab tuition tangguh, mengeluarkan banyak duit kan. Banyak keluar duit kan. Tak kisahlah 100 ke 200 bulan pun tak kisah. Jadi anak berjaya biasa dia tuition nak. Macam tu. Tapi dalam bab mengaji kadang orang tak tahu je mak ayah. Kadang ada juga ulu tapi tak banyak kan. Kenapa dia kata ini adalah bab mengaji ni free je dia kata. Tak payah bayar apa-apa pun kan. Baik, itulah zaman sekarang tu kan. Zaman sekarang, jadi mak ayah kadang tak beritahu sangatlah berkenaan bab mengaji ni. Anaklah yang kata berusaha untuk mencarikan guru untuk dia belajar mengaji dan sebagainya. Sebab apa tu kan? Salah satunya kadang mak ayah kadang tak sembahyang.
Bila mak ayah tak semayang, jadi dia tak tahu je lah. Kau nak mengaji ke, nak mengaji ke, tu pulang pada kau sendiri kata. Ada mak ayah beritahu kan. Dia datang jumpa ustazah kan. Minta ajar anak dia mengaji. Cukup bulan dia bagi kan, bangan sikit lah. Tak adalah banyak sangat pun, tapi kan penatlah dia cikgu ustaz mengajar kan, mengaji. Kalau kat sekolah tu tuition tu kenapa kita boleh berhabis? Kan. Ini bab dua akhirat ni macam tu. Dia bawa ke mati tu tak? Bawa ke mati. Kalau ilmu dunia ni kat dunia je lah. Yang bab mengaji ni sampai alam kubur, akhirat besok macam tu. Baik, insya-Allah. Baik, kita lihat hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum yang ditaklifkan lah. Dia ada 5 pecahan hukum. Pertama wajib. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga harus, keempat makruh, kelima haram. Wajib pada wajib satu perkara yang mesti dilaksanakan. Kalau kita laksanakan dapat pahala, jika kita tinggalkan berdosa, kedudukannya mesti dibuat. Kalau sebut dalam kitab-kitab fiqh ataupun kitab Arab dia kata, ataupun dalam kitab usul fiqh yang dikatakan wajib, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Maksudnya apa tuan? Ma yusabu ala fi'lih, sesuatu yang diberi pahala apabila dilakukan. Wa yu'aqabu, yu'aqabu makna diiqab, diseksa. Wa yu'aqabu ala tarkih, diiqab, diseksa bagi orang yang meninggalkan dia. Contohlah wajib bersembahyang kan, wajib bersembahyang, wajib puasa di bulan Ramadan, wajib zakat. Benda wajib. Jangan kita anggap benda wajib ni tak ada dia punya apa tu seksaan dia kalau ditinggalkan. Janji Allah Ta'ala tu pasti. Dan ulama pun dia dah susun kan, ulama usul fiqh. Siapa yang susun tu wajib, sunat, haram tu semua ulama usul fiqh yang susun tu. Seperti Imam Syafi'i, dia buat pecahan-pecahan hukum-hukum tu. Pada zaman Nabi dia tidak ada pecahan-pecahan hukum, tidak ada. Pada zaman Nabi itu benda tu bulat lagi, belum ada pecah-pecahan. Ketiga, pembagian ilmu pada zaman Nabi tidak ada pecah-pecahan pembagian ilmu. Ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu hadis ke, tafsir, dia tak ada pecah-pecahan gitu. Kan dia masih macam dalam bentuk bahan mentah kan. Bahan mentah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama salaf, ulama-ulama terkemudian, ulama salaf, ulama khalaf dan sebagainya, jadi mereka lah yang buat pecah-pecahan hukum tu supaya kita lebih tahu. Oh, ini ilmu fiqh. Oh, ini ilmu tauhid. Ini ilmu usul fiqh. Ini ilmu hadis. Ini ilmu mustalah hadis. Kan? Ini ilmu rijalul hadis. Jarah wa ta'dil dan sebagainya. Ini ilmu kenal perawi-perawi hadis. Jadi banyak pecah-pecah ilmu yang dipecahkan oleh ulama ni supaya kita lebih faham. Lebih faham. Dia faham, oh ini pemecahan, ini pembagian-pembagian dia. Sebab kalau dalam bentuk bahan mentah saja, jadi kita pun tak tahu ini ilmu apa pun kita tak tahu, tak faham. Baik tuan-tuan. Baik. Jadi kita kembali pada tadi wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Satu benda yang diberi pahala apabila kita buat dan diseksa bila kita tinggalkan. Yang kedua sunat. Suatu perkara yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Bab-bab sunat lah, seperti sembahyang sunat. Paling senang sembahyang sunat lah. Lepas dia sembahyang kan kita ada sunat qabliyah. Qabliyah ni sebelum, ba'diyah ni selepas. Selepas sembahyang fardu kita boleh sembahyang sunat. Okey. Dalam sembahyang pun ada sunat, sunat ab'ad, ada sunat ayah. Sunat ab'ad, ada sunat ayah. Ada sunat yang perlu kalau kita tinggalkan kita kena ganti dengan sujud sahwi. Itulah sunat ab'ad. Sunat ayah ni bila kita tinggal tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi dia tetap sunat. Ab'ad tetap sunat.
Cuma ada sunat yang sangat ditekankan, ada sunat yang tidak ditekankan. Itulah. Kalau definisi Arabnya, sunat ini ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkih. Satu benda yang diberi pahala bila kita buat dan tidak diseksa. Tiada la dia. Kalau tadi dia tak ada la. Yang tak ada yang pertama tadi. Tak ada yang kedua ni wala yu'aqabu. Dia kata. Kalau tadi wa yu'aqabu, diseksa bila tinggalkan. Sunat wajib. Kalau sunat wala yu'aqabu, tidak diseksa, tidak diiqab. Apabila kita meninggalkan itu. Kemudian harus satu perkara yang bila dilaksanakan tidak mengapa. Jika ditinggalkan tidak berdosa lah. Benda harus je, tak ditekankan kita. Benda harus ni kalau dalam bahasa Arabnya wala yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Dua-dua ada la. Tidak diberi pahala kita buat dan tidak diseksa apabila kita meninggalkan dia. Benda harus sajalah. Macam tu. Contoh bab minum. Bab minum harus tak? Harus minum. Minum lah. Tak minum tak apa tu. Tak minum tak nak apa. Tak masalah kalau tak nak minum kan. Harus. Okey. Kemudian makruh. Makruh ni makna benda-benda yang lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Satu perkara yang boleh dilaksanakan tidak berdosa tetapi dibenci oleh agama. Jika ditinggalkan berpahala, kedudukannya eloklah ditinggalkan. Benda makruh. Seperti buatkan pada benda yang bau busuk, bawang, jering, kodek, kan? Benda-benda busuk lah. Orang ni dia suka benda-benda busuk kan. Macam tu. Dia sedap tu. Kalau tak ada benda tu macam tu tak Ustaz. Budu kan. Ada orang suka, orang Kelantan dia suka makan budu. Kalau tak ada budu tu dia tak boleh nak makan. Kan? Dia dah memang dia punya apa tu? Makanan popular di sana kan. Popular sana maknanya budu. Budu tu yang yang kata dibuat daripada anak ikan kan. Anak ikan jadi perang-perang dalam pasir kan. Budu lah. Jadi kalau orang kita ni orang kita ni sembilan ni kalau kahwin orang Kelantan kan, biasalah mula-mula tu memang tak nak lah makan budu tu sebab dia orang sembilan. Tapi bila dah makan, dah duduk dah lama duduk orang Kelantan kan, dah dia pula pulun pula budu tu. Orang kalah pula orang Kelantan pula dah. Dia pula lebih daripada orang Kelantan pula makan budu kan. Tu budu. Betul juga kalau orang Kelantan kahwin dengan kita. Kan mula tak nak. Lala dia pula raja pula kan. Macam tu. Dia dah lebih keropan pada kita pula. Baik, kemudian haram. Haram sesuatu yang apabila dilaksanakan berdosa dan dilarang dalam agama. Kalau segi ta'rifnya wala yusabu ala fi'li. Mana tidak mendapat pahala apabila dilakukan. Wa yu'aqabu ala tarkih. Wa yu'aqabu ala fi'li. Diiqab apabila dilakukan. Kemudian tidak diberi pahala apabila meninggalkan. Kalau tinggalkan berpahala. Ditinggalkan berpahala. Tadi katakan maknanya haram. Haram maknanya dia terbalik definisi dengan wajib tadi. Kalau wajib tadi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Sedangkan haram ini ma yu'aqabu ala fi'li. Sesuatu yang diiqab apabila dilakukan. Ma yu'aqabu ala fi'li. Kemudian wa yusabu ala tarkih. Wa yusabu ala tarkih, dan diberi pahala bila meninggalkan dia. Dia terbalik definisinya dengan wajib.
Definisi di sini itu ada definisi ni saya masih ingat. Ada definisi ataupun takrif bahasa Arab ni saya tak ingat sangat. Kalau saya mengaji di pondok di Aceh dulu, kan, takrif definisi ni memang wajib dihafal. Wajib dihafal. Definisi ataupun takrif sesuatu kalimat ataupun istilah-istilah terdapat dalam bahasa Arab ni, sama ada istilah dalam nahwu ke, istilah dalam syorah ke, istilah dalam fiqh ke, okay? Setiap istilah-istilah itu wajib dihafal. Sebab apa? Kalau kita tak hafal definisi itu, kita tidak boleh berdebat dengan orang lain dalam pengajian. Dia sistem di Aceh tu dia menggunakan sistem debat. Mengaji mesti ada debat dalam dia. Kadang anak murid debat dengan guru, guru debat anak murid, guru anak murid berdebat dengan anak murid, kan? Memang sistem dia macam tu pengajian dia. Separuh daripada pengajian ni dia tidak ada sistem berdebat. Mana dengar yang tunggu sampai dengar je. Kalau nak tanya nanti lepas pengajian baru tanya. Kalau sistem pengajian di Aceh waktu saya mengaji dulu, kan, dia sistem perdebatan mesti ada dalam pengajian dia. Terutama jadi pengajian dalam bab fiqh. Pengajian dalam bab fiqh. Kadang tok guru bawa cerita sikit, mana murid dah masuk debat dah. Masuk debat. Memang benda tu biasa pada mereka, tak ada masalah. Dan tok guru pun tak ada bongi. Tak ada bongi. Kan, saya pasti menjawab menggunakan definisi fakta-fakta, hujah-hujah dan dalil-dalil, kawan-kawan fiqh dan sebagainya. Itu tak ada masalah bagi keadaan di sana lah, itu biasa. Baik. Besoknya kemudian kita lihat hukum wadai. Hukum wadai ialah beberapa perkara yang berhubung dengan bahagian daripada hukum taklifi. Sekarang kita lihat hukum wadai. Hukum wadai ialah hukuman pecahan daripada hukum taklifi. Dia ada kait-mengait dengan hukum taklifi. Baik, apakah dikatakan hukum wadai? Hukum wadai ialah beberapa perkara yang berhubung dengan bahagian daripada hukum taklifi. Maka tiap-tiap sesuatu daripada hukum taklifi bergantung pada hukum wadai. Hukum wadai terbagi pada 5. Pertama sebab. Yang kedua syarat. Ketiga manik. Manik bukan mani, manik. Manik ni mana penghalang ataupun hijab. Kemudian sah. Yang kedua batal. Sah dan batal. Ini dikatakan hukum wadai. Baik, yang pertama kita lihat sebab. Sebab, apa dikatakan sebab? Sesuatu perkara yang perlu ada untuk membuat sesuatu pekerjaan yang lain. Adanya perkara itu tiada, maka tiada akan ada perkara yang lain. Contohnya gelincir matahari. Gelincir matahari menjadi penyebab kepada wajib solat. Gelincir matahari adalah penyebab kepada wajib solat. Solat apa tu tuan? Solat zuhur. Solat zuhur. Bilakah masuknya waktu zuhur? Apabila gelincir matahari. Maknanya dia ke barat sedikit lah. Kalau matahari tegak di atas kepala, itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa kita tak perlu semayang lah. Makruh kita semayang pada waktu istiwa. Dan lagi pun belum masuk waktu lagi. Gelincir matahari dia tergelincir. Dia dah mula masuk ke barat, ke arah barat, dan telah wujudnya bayang-bayang. Dah start bayang-bayang. Kalau kita berdiri tengah panas tu dah ada bayang-bayang lah. Kalau matahari tegak atas kepala kita, tu waktu istiwa. Bayang-bayang ada, tapi betul-betul di bawah badan kita lah, bawah kaki kita. Betul-betul bawah kaki kita, itu namanya waktu istiwa. Jadi waktu gelincir matahari adalah penyebab kepada masuknya waktu zuhur. Berikutiga waktu subuh. Bilakah masuk waktu subuh? Apabila terbitnya fajar siddiq. Fajar ada dua. Pertama fajar kazib, yang kedua fajar siddiq. Fajar siddiq ialah fajar yang melintang warna putih di ufuk timur lah. Pada waktu pagi, untuk menandakan masuknya waktu solat subuh. Bilakah habis ni waktu subuh? Apabila terbitnya matahari. Jadi matahari habislah. Jadi itu dikatakan sebagai sebab. Sebab ataupun penyebab. Bilakah
penyebab ke waktu, apakah penyebab waktu masuk waktu itu ialah contohnya gelincir matahari tadi, ataupun apa tadi, terbit matahari, terbitnya fajar sidik. Kemudian bilakah masuknya waktu maghrib? Apabila terbenam matahari. Bilakah habisnya waktu maghrib? Apabila hilangnya syafa' yang merah. Maka waktulah masuklah waktu isyak pula. Jadilah itu dikatakan sebagai sebab. Baik. Sebab ialah satu perkara yang perlu ada untuk membuat suatu pekerjaan lain. Adanya perkara itu ada, adanya perkara itu tiada, maka tidak akan ada perkara yang lain. Seperti gelincir matahari penyebab kepada wajib solat. Nampak tak? Kan disebut itu wajib. Jadi maknanya sebab tu dah masuk dalam wajib itu. Jadi maknanya sebab adalah pecahan daripada hukum taklifi juga. Kemudian syarat ialah satu perkara yang adanya tiada ia maka tiada, atau tiada sempurna perkara lain. Tetapi adanya juga tidak mesti ada perkara lain. Contohnya sempurna tempoh zakat. Itulah cukup haul. Cukup haul maknanya cukup setahun lah, atau selepas setahun. Jadi syarat kepada wajib zakat. Syarat belakang wajib zakat ini mungkinlah wajib bila misalnya cukup haul lah, ataupun cukup nisab ataupun cukup haul lah. Cukup haul ni macam cukup setahun lah. Zakat ada pecahan-pecahan zakat. Zakat ada zakat emas dan perak, kemudian ada zakat tanam-tanaman, kemudian ada zakat binatang-binatang ternakan, kemudian ada zakat ini dan macam-macam pembagian zakat pendapatan. Dan sama sekarang ni ada zakat pendapatan tak? Zakat pendapatan Kalau zaman Nabi itu tak ada zakat pendapatan. Jadi ulama-ulama telah mengeluarkan fatwa boleh maka adalah zakat pendapatan. Zaman sekarang ni ada zakat pendapatan ni biasanya orang-orang yang pendapatan tetap. Dia ada pendapatan, ada boleh buat potongan gaji. Macam saya ada buat potongan gaji, setiap bulan memang ada potong zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Mana zakat ialah bersih. Zakat ialah bersih lah. Mana dia nak membersihkan segala harta kita. Kadang-kadang harta kita ni campur-campur kan. Ada benda yang ada syubhat dan sebagainya. Kita tak tahu. Kita hantam je harta kan. Jadi macam mana kita nak membersihkan harta kita? Jadi dengan kita mengeluarkan zakat ataupun kita bersedekah dan sebagainya. Salah satu cara lah untuk kita membersihkan harta kita. Baik. Jadi sempurna tempoh zakat haul selepas tahun adalah syarat bagi wajib zakat. Andainya tak cukup haul, maka tidak wajib zakat kerana tidak mencukupi syarat. Tetapi jika ada haul sahaja, iaitu tempoh setahun, tetapi tiada harta, maka tidak pula wajib zakat. Harta tak ada, tapi cukup setahun, wajib tak zakat? Tak wajib zakat. Jadi maknanya nak wajib zakat ni mesti ada harta juga lah. Ada harta dan cukup setahun. Tak ada, tak guna kalau cukup setahun tapi harta benda tak ada. Zakat apa? Kita menerima zakat dia lah. Tak ada benda, harta tak ada. Seperti orang fakir, orang miskin, mana ada harta? Ataupun orang yang meminjam, orang yang berhutang, mu'allaf. Ada 8 golongan tu kan, asnaf. 8 golongan asnaf masuklah fisabilillah yang wajib, yang layak untuk menerima zakat. Gitu. Baik, kemudian yang ketiga manik. Manik penghalang. Dalam bahasa Arabnya ejaan manik ini mim alif nun ain. Mim alif nun ain. Manik tegahan. Iaitu satu perkara yang adanya ada maka akan tiada atau terbatal perkara yang lain. Tetapi tidak semestinya tiadanya penghalang, akan ada perkara yang lain. Contohnya seperti haid. Kedatangan haid kepada perempuan menjadi penghalang kepada wajib solat bagi mereka. Maka lazim daripada ada haid itu, maka tiadalah hukum wajib solat. Tetapi tiada lazim ada hukum wajib solat itu manakala tiada haid. Tetapi tiada lazim ada hukum wajib solat itu manakala
tiada haid. Itu dikatakan sebagai manik penegah. Benda-benda yang menghalang seorang itu untuk melakukan suatu perkara yang lain. Ya, haid, nifas dan sebagainya. Tetapi lelaki apa manik dia? Lelaki ni kalau maniknya ialah contohnya kalau uzur, pitam, pensan boleh jadi manik lah. Pensan yang berterusan, gila boleh jadi sebagai manik. Benda yang menegah untuk berdirikan solat bagi korang laki-laki. Haid tidak ada bagi orang laki-laki. Hanya untuk golongan perempuan saja. Besok jangan ada pula yang mengaku, kenapa tak sembahyang? Aku kedatangan haid gitu. Dia lelaki. Kemudian keempat, sah bila sesuatu perkara yang lengkap syarat dan rukunnya serta bergantung atasnya lulus sesuatu perkara yang lain. Suatu perkara yang lengkap syarat dan rukunnya serta bergantung atasnya lulus suatu perkara ini, maka sahlah ibadah yang kita lakukan tadi. Mana yang cukup syaratnya? Contoh kewajipan sembahyang. Macam mana nak mendirikan sembahyang itu sah? Mesti ada wuduk. Tak ada wuduk, macam mana nak sah sembahyang? Kemudian ada wuduk pula, tak semesti kita sembahyang. Kita boleh baca Quran dan sebagainya. Ya tak? Tapi nak sembahyang mesti ada wuduk. Dan kalau ada wuduk pun dia sembahyang, tapi sembahyang tak lengkap pun tak boleh juga. Maknanya dia ada wuduk dengan sempurna dan sembahyang dengan sempurna, mengikut kepada rukun-rukun dan juga syarat-syarat sembahyang. Maka barulah orang itu dikirakan sah mendirikan sembahyang. Ketiga, sah puasa. Apa syarat untuk mendirikan puasa? Kemudian apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Jadi perkara-perkara membatalkan puasa tu dielakkan semua. Seperti makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berjima dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi dia kan meninggalkan perkara-perkara tersebut, maka sahlah puasa yang dilakukan. Sahlah dia puasa yang dilakukan tadi lah. Macam tu. Itu juga dengan haji. Haji, ada tak dia berniat ketika menunaikan haji? Kalau dia tidak ada berniat menunaikan haji, macam mana nak haji dan nak sah? Mesti berniat menunaikan haji. Kemudian mesti ada ukuf dia, mesti ada syarat haji, rukun haji, ukuf di Arafah, kan? Lepas tu mesti ada melontar bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, kemudian melontar tiga jamrah tu, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Lepas tu mesti ada tawaf di Kaabah, kemudian mesti ada sa'i, kan? Mesti ada sa'i daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itu mengikut kepada syarat-syarat. Okey, ikut syarat lah, barulah sah dia punya haji dia. Kalau wukuf tu, apa syarat wukuf? Bilakah waktu wukuf? Kemudian bermalam di Muzdalifah, bilakah bermalam? Malam yang keberapa? Zulhijjah. Bermalam di Mina, bilakah? Melontar tu waktu bila melontar? Bila start melontar? Melontar tu dengan berapa biji batu? Mesti ada syarat-syarat melontar dia. Berapa yang kena habiskan lontaran itu? Bilakah waktu melontar? Kan? Kemudian tawaf tak, bila tawaf? Tawaf mulai daripada sempadan mana nak tawaf dulu? Tawaf ikut pusingan jam ke lawan jam? Okay? Itu mesti ada syarat-syarat tawaf. Sa'i itu pula betul juga. Bila masa bersa'i? Di mana batasan sa'i itu? Macam mana cara bersa'i? Macam mana cara bersa'i? Macam mana perkiraan sa'i itu? Dia ada 7 kali. Macam mana perkiraan dia? Jadi itu semua kena belajar lah. Belajar kan? Itu yang orang khusus nak pergi haji kena khusus tu. Tak habis-habis khusus kan? Banyak siri terpaksa dilalui ketika berkhusus untuk menjaga haji kan. Sebab apa? Ilmu tu penting. Kalau main hantar je, yelah, kau banyak duit, kau boleh pergi lah banyak duit. Tapi cara-cara menunaikan haji kau tak belajar. Macam mana nak ikat kain ke,
Ketika dia kena buat. Kan tu yang ada kursus haji perdana kan. Mana nak pergi haji pun kena ada kursus juga. Sebab apa? Besok supaya sampai ke sana, jangan kita sampai sana terpinga-pinga kan. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Saya tak tahu. Nak baca apa ni? Tak tahu. Benda nak baca kan. Jadi buang duit je lah. Itu sama macam orang melancong lah tu. Dia melancong. Jadi mana sah? Satu perkara yang lengkap syarat dan hukumnya serta bergantung atasnya lulus satu perkara. Contohnya apabila dikatakan jual beli sah. Artinya jual beli itu lulus daripada segi syarak. Maka haruslah orang yang membeli itu memakai ataupun menggunakan barang yang dibeli. Dan harus juga penjual memiliki harga jualan barang tersebut. Barulah boleh kita pegang. Boleh kita miliki satu barang. Kemudian batal. Batal artinya rosak ataupun tidak lulus. Contohnya dalam semayang bergerak lebih daripada 3 kali. Batal tak semayang? Batal semayang. Bercakap ketika semayang. Batal tak? Puasa. Tengah puasa tiba-tiba makan, minum. Kau puasa ke? Saya puasa. Kau makan? Kan? Tak? Jadi mana puas makan dengan sengaja. Sebab makan pun ada juga makan sengaja dengan tak sengaja. Kalau makan dengan sengaja, batal lah puasa kita. Kalau makan tidak sengaja, alah aku terlupa lah, tak batal lah. Sebab tidak sengaja. Cuma nak cerita pada ni benda batal. Benda apa? Batal. Batal dengan batil lain. Batal, batil. Batil ni dia lagi besar. Batil lagi besar lagi. Kan benda-benda maksiat. Contoh benda-benda maksiat, kemungkaran kan, ni disebut batil. Kalau batal ni, dia skopnya agak kecil berbanding dengan skop batal. Batil batil. Kita ingat fasid. Fasid pun skopnya lagi besar lah. Skopnya lagi besar. Batil lagi besar skopnya berbanding dengan batal. Artinya rosak dan tidak lulus. Contohnya dikatakan ibadah itu batal, maka ibadah itu rosak dan tidak terima atau akad itu batal. Artinya akad itu tidak lulus daripada segi syarak. Akad itu tidak lulus daripada segi syarak. Tak sah, batil. Akad nikah tidak menggunakan wali yang betul. Contoh, akad nikah tidak menggunakan wali yang betul. Wali dia ada, tiba-tiba kita pakai wali lain. Contohnya adik-beradik dia ada. Kalau ikut turutan wali itu, pertama ayah. Kalau ayah tak ada, datuk. Datuk tak ada, pergi pada adik-beradik lelaki, seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kemudian kalau adik-beradik lelaki sebapa tak ada, adik-beradik sebapa. Mak lain tapi bapa sama. Kemudian adik-beradik kepada anak dia pula. Anak pada adik-beradik tadi. Anak beradik. Tapi pak saudara, kan banyak ada orang pakai pak saudara. Pak saudara ni jatuh nombor 9 keturutannya. Keturutan wali itu pak saudara jatuh nombor 9. Jauh lagi. Banyak orang melangkau. Tak boleh. Fasid. Rosaklah nikah kahwin tu. Tak sah lah nikah kahwin tu. Tak sah. Kalau imam tahu benda tu salah, imam dia kena menanggung kan. Kena tanggung dosa lah. Kita di pejabat agama ni biasanya kita cek sebelum kebenaran nikah kita keluarkan, kita akan cek wali dia. Siapa wali dia? Wali dia berada di Hong Kong, Ustaz. Saya tanya dia, boleh dihubungi tak? Boleh. Kontak dia. Buat wakalah wali dalam telefon pun tak apa. Penyerahan kan. Mana diserahkan kuasa dia tu kepada perlu nikah. Kena buat wakalah wali melalui telefon. Jangan main potong-potong je pakai wali lain. Sedangkan wali dia masih hidup. Rukun nikah mesti ada wali. Rukun nikah mesti ada. Rukun nikah dia tak kata mesti ada juru nikah. Tak ada.
Dia tak kata situ rukun nikah adalah juru nikah. Dia tak sebut. Rukun nikah salah satunya adalah wali. So wali itu memainkan peranan yang besar. Jadi mainkan peranan yang besar tu supaya pernikahan itu sah ataupun tidak. Wali kalau saatnya wali dihubungi, kena hubungi lah. Walaupun jauh macam mana pun, mesti dihubungi. Tak boleh balik jauh, Ustaz, tak boleh balik. Boleh hubungi pakai telefon tak? Boleh. Buat wakalah melalui telefon. Video call pun boleh. Video call boleh. Yang penting mesti dibuat di depan pendaftar. Gitu. Mesti ada saksi 2 orang lah. 2 orang saksi. Tak boleh tiba-tiba pakai wali lain. Fasid. Nanti kalau seandainya benda tu dah berlaku, pernikahan tu dah berjalan, kemudian pengantin tu pula bermalam dah. Dah bermalam dah seminggu dah, tiba seminggu baru tahu. Oh, salah wali ni. Habis siapa nak menanggung tu? Pengantin dah bermalam dah. Dah honeymoon, dah mana honeymoon dah. Jadi masalah kan? Jadi kena farakkan pernikahan cepat di mahkamah. Sebab pengantin dah bermalam. Kalau pengantin belum bermalam lagi, tak apa. Kan? Kalau pengantin belum bermalam, dah habis dah. Dia suruh tiba cakap kan. Kalau pengantin belum bermalam, maknanya contohnya kalau pagi tu menikah menggunakan wali yang tak betul, petang tu kita dah boleh betulkan. Petang tu kita dah betulkan pakai wali yang betul. Nikah balik. Mana boleh lagi kita betulkan. Tapi masalahnya kalau dah seminggu, nikah balik lah. Kalau dah mesti seminggu je mana? Kalau dah seminggu, dia dah melibatkan mahkamah. Kalau dah seminggu, dia dah kena melibatkan mahkamah. Minta mahkamah farakkan pernikahan pasangan tu lah. Setakat pagi dia nikah, wali dia pak saudara. Kan, tengah hari tu kita tahu, oh salah ni. Petang tu nikah balik. Pakai wali yang betul, adik dia ataupun abang dia wali dia. Kan, abang dia ada panggil dia. Nikah balik. Pakai wali betul. Mana belum bermalam lagi pada tu. Boleh kita betulkan lagi. Masalahnya kalau dah seminggu dah. Dah pengantin dah bermalam. Dah seminggu ke ataupun dah sebulan ke berapa tahun kan. Oh salah ni wali dia. Betul. Ni dah melibatkan mahkamah. Kena pergi mahkamah minta farakkan pernikahan pengantin tu. Lepas tu nikah semula dengan akad nikah yang dengan wali yang betul. Syarat wali telah ikut turutan tadi lah. Pertama ayah dia. Ayah tak ada, meninggal ayah dia. Pakai datuk dia. Datuk dia meninggal, tak ada datuk dia, pergi pada adik-beradik dia. Adik-beradik pun mesti adik-beradik yang balik dan berakal saja. Adik-beradik dia. Adik-beradik sebab apa? Lepas tu adik-beradik sebab apa? Tak ada adik-beradik sebab apa? Islam. Wali dia Islam, berakal, sempurna akal kan, waras. Okay, wali dia tu. Kalau orang tu tak solat, kalau ikut pada fatwa daripada fatwa kebangsaan, kan, dia boleh jadi wali dengan syarat dia kena istighfar. Istighfar waktu akad nikahnya nak jalankan dia istighfar lah. Itu daripada fatwa kebangsaan. Dia kena istighfar, minta wali tu istighfar. Dia wali ni kan susah macam mana pun dia mesti cari dulu wali dia. Kalau dia kata wali dia gaib, pergi mahkamah. Mahkamah akan perintahkan cari wali dia. Buat iklan nasab abang ke benda ke, itu perintah mahkamah. Mana wali kena cari dulu. Ada orang suka-suka nak berpindah pada wali hakim. Nak pindah wali hakim pun hakim akan tanya dulu, kenapa nak pakai wali hakim? Mana pergi wali ni? Cari dulu wali dia sampai dapat.
Kalau anak tak satarah tu memang senanglah. Dia tak satarah memang terus dapat wali hakim. Dia anak tak satarah. Ini jenis yang wali-wali gaib ni. Dah nikah, lepas tu hilang. Anak, lepas tu bini dah bersalin semua. Jadi anak daripada kecil tak jumpa ayah. Tapi tak ada bukti menyatakan ayah tu dah meninggal. Tak pergi CPN dah. Pergi CPN cari, tengok ayah meninggal tu, tak ada. CPN kata tak ada data menyatakan ayah dia meninggal. Semuanya ayah dia masih hidup. Cuma tak tahu di mana. Tak tahu di mana kan. Kena pergi mahkamah. Mahkamah akan perintahkan buat iklan dalam mahkamah. Untuk tempoh-tempoh tertentu lah yang mahkamah ada. Dah buat iklan semua, wali masih tak muncul, baru hakim akan perintahkan perempuan ni boleh kahwin menggunakan wali hakim. Bakal wali hakim setelah buat carian dulu. Tak boleh tiba-tiba pakai pindah wali hakim atau pindah-pindah wali lain dan sebagainya. Kan? Kalau wali dia tak waras ke, contoh nak pindah wali lain, dia kata wali tak waras, ayah tak waras, jadi nak pindah pada datuk. Tak waras mesti dibuktikan oleh doktor. Mana mesti ada laporan daripada pakar sekretari nyatakan dia ni, ayah dia tidak waras, baru boleh berpindah kepada wali datuk ataupun wali anak. Jadi mesti ada laporan doktor. Tak boleh kita suka nak pindah-pindah wali, tak boleh. Sebab kuasa wali itu besar. Terutama ni ayah dia. Ayah dia kuasa besar. Dia wali mujbir. Wali mujbir dengan datuk wali mujbir kan. Jadi kuasa ayah dan datuk ni besar lah. Wali mujbir ni wali yang boleh memaksa anak perempuan dia kahwin, walaupun anak perempuan tak setuju. Itu kuasa wali mujbir. Besar kuasa dia. Baik. Seterusnya, kemudian kita lihat pecahan hukum syara. Hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum taklifi wajib, sunat, makruh, haram, mubah atau harus. Kemudian hukum wad'i tadi, sebab, syarat, manik penghalang atau pertikahan, sah dan juga batal. Sah di mana? Okey, cukup sekadar itu perbincangan kita malam ini, insya-Allah. Kuliah kita insya-Allah akan datang kita sambung lagi tentang hukum adi ataupun hukum adat. Hukum adat. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan kan? Ada? Ada? Tak ada? Okey, tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyan ya fatah ya ali inna lana qulubana fi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma fakina fi din, Allahumma fakina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.